Okey, kita tahu bahawa Lite, L-I-A-T-E, okey, L is stand for log, I untuk inverse trigo, A adalah untuk algebraic, T adalah untuk trigo dan E adalah untuk eksponen. Apakah kegunaan Lite? Lite ini nanti kita akan gunakan untuk menentukan, alright, penentuan bagi pemilihan U dan juga integration of dV di dalam rumus U dV. Alright, ini adalah rumus bagi partial integration ataupun integration by part. Okey, ini adalah rumus dia. Right. Dan penggunaan Lite ini nanti kita nak gunakan untuk cari substitution bagi U dan juga substitution bagi integration of dV. Okey. So this mean pada soalan itu nanti kita nak tentukan which one is U, which one is integration of dV. Dan untuk yang ini, apa jua di antara log, inverse trigo, algebraic dan juga trigo, okay, mereka yang ini, empat yang ini, kalau mereka adalah most significant, kita akan pilih sebagai U. Selain daripada itu, termasuk eksponen ataupun selain daripada itu yang duduk sebagai less significant, kita akan integrate, kita akan jadikan dia sebagai integration of dV. Alright, so pada contoh nanti you all akan tengok, okay, bagaimana pemilihan selection antara most significant iaitu U dan juga bagaimana kita nak select integration of dV daripada soalan yang diberikan. Ini adalah penyelesaian, ini adalah soalan. Okey, sebelum kita tengok contoh integration by part, kita terlebih dahulu kita perhatikan rumus yang diberikan untuk integration by part. Okey, rumus yang diberikan adalah bentuk dia begini. U dV equal to UV tolakkan dengan V du. Alright, so ini adalah rumus dia. Apa yang saya nak concentrate dekat sini adalah pada bahagian this one. Okay, pada bahagian yang ini. Kita tahu nanti kita akan menggunakan Lite. Alright, untuk kita tentukan which one is U, ini pada bahagian most significant, dan which one is bahagian integration of dV, this is bahagian less significant. Okay, so pemilihan U dan juga pemilihan integration of dV. Okay, now kalau kita tengok di sini, integration of U dV ini sebenarnya adalah soalan, question yang diberikan. Okay, so daripada soalan yang diberikan, alright, nanti kita nak extract daripada sini which one is U, substitution yang akan kita buat kepada U, dan satu lagi substitution yang akan kita buat ke atas integration of dV. Alright, so bagaimana daripada question yang ini, kalau kita tengok ini adalah rumus dia, daripada rumus yang ini, daripada question yang diberikan nanti, ini adalah rumus dia, kita nak pilih which one is U, which one is integration of dV. Okay, tengok di sini. Okay, integration of U dV. Okay, kalau penyelesaian nanti you all akan tengok kita akan ada satu kita substitute sebagai U, another one kita akan substitute sebagai integration of dV. So dia ada dua, right? This one is A, this one is B, dan kedua-duanya adalah selection yang kita buat nanti daripada soalan. Ini adalah daripada rumus. Okey, rumus ini sebenarnya adalah daripada soalan. So kita akan ambil satu U, satu integration of dV. So saya nak tunjukkan sekarang ini, bila kita buat selection, katakan sekarang kita buat substitution daripada soalan ini, kita substitute satu nilai ke atas U, yang mana dia adalah mestilah bahagian yang most significant. So kita akan ambil yang ini. So pada soalan nanti, penyelesaian dia yang akan kita buat, kita akan buat begini. U sama dengan apa nilai dia. Alright, dan satu lagi kita akan tulis dia begini, integration of dV, apakah nilai dia. Now, datang daripada mana integration of dV? Kalau you tengok dekat sini,
selection untuk substitution ke atas sesuatu nilai daripada soalan itu kepada U, telah kita buat pemilihan. So, apa lagi yang kita tak pilih? Yang kita belum pilih lagi adalah integration of dv. Yang ini yang akan kita tulis di sini, integration of dv. U telah kita buat selection. Integration of dv adalah bahagian untuk less significant kalau kita ikut Lite. Alright. So, daripada sini, alright, nanti you all akan dapati daripada integration of dv, bila you selesaikan part integration of dv, you akan dapati nanti jawapan dia adalah v equal to something ni, tak kisahlah. Alright, bahagian ini tak kisahlah. Yang ini yang saya nak tunjuk. Daripada integration of dv, jawapan dia adalah v. Kenapa dia jadi begini? Itu yang saya nak tunjukkan sekarang. U tak ada masalah. Right, integration of dv, bila kita selesaikan dia akan jadi v. Right, nilai ini tak ada masalah, ini kita boleh selesaikan. Kenapa dia jadi ini? Daripada integration of dv, dia jadi v pada akhirnya. Integration of dv, nanti jawapan dia adalah v. Kenapa dia jadi begini? Ini cerita dia. Okay, supaya you faham kenapa integration of dv is equal to v. Now, kalau you tengok integration of dv, ini jawapan yang sepatutnya. Integration of dv yang ini, kalau you perhatikan ke yang sebelum ini, okay, this one. Kalau kita perhatikan yang sebelum ini, kalau kita ada integration of dx, okay, integration of dx. So, kalau kita nak selesaikan integration of dx, yang ini actually kita nak integratekan terhadap x. Ini actually satu integration of 1 dx, kan? Alright, bila kita tak tulis apa-apa di sini, so that's mean rujuk yang ni lah mudah. Alright, so actually yang ini kalau kita rujuk pada a dx, alright, constant kita sebenarnya sekarang adalah constant 1. Satu ini pula, kalau kita tukar ke dalam bentuk x, apa yang kita dapat? Ini sebenarnya adalah x kuasa kosong dx. Kenapa x kuasa kosong dx? Disebabkan kita tahu bahawa x power of 0 is equal to 1. Sentiasa ingat yang ini. Alright. So, bila kita selesaikan integration, alright, integratekan x power of 0 dx, okay, actually dia adalah x kosong campur 1 campurkan dengan c. Maka pada akhirnya nanti kita akan dapat x campurkan dengan c. 0 campur 1, 1, x kuasa 1, x. 0 campur 1, 1, x over 1 is x. Juga kalau contoh diberikan integration of dw, okay, kita nak integratekan terhadap w. Ada tak w dekat sini? Tak ada. So, apa constant yang wujud? Constant yang wujud adalah constant a. Alright. A, bila kita nak satu ni, constant satu ni, bila kita nak integratekan terhadap w, kalau kita tukarkan ke dalam variable w, berapakah nilai kuasa pada w ini? Of course, kuasa 0, because w power of 0 is equal to 1. Apa jua nilai? Tak kisahlah x ke, w ke, n ke, z ke. Kalau kita kuasakan dengan kosong, nombor, kalau kita kuasakan dengan kosong, nanti jawapan dia adalah 1. So, So, dekat sini, setelah kita integrate, it's supposed to be w campurkan dengan c. Sama juga case, alright, untuk integration of dv. Kalau integration of dv, alright, sekarang kita nak integratekan terhadap v. Ada tak v? Tak ada. So, apa yang wujud? Yang wujud adalah constant a. Yang mana constant a ni, kalau kita merujuk kepada variable v yang kita nak integratekan, constant a ni actually dia adalah v power of 0. Right, v lah, sebab kita nak integrate terhadap v. So, dekat sini v, nak integrate terhadap w. Sini adalah variable w.
nak integratekan terhadap X. Ini adalah variable X. Okay. So, that means sekarang V power of 0, apa jua nilai yang dimasukkan ke dalam V, variable V, nilai dia adalah 1. So, benda yang sama. So, bila kita integratekan, kita akan dapat 0 campur 1 campur C. That means kita akan dapat V campurkan dengan C. That's why kita dapat ini. Right? So, itu adalah untuk pemahaman asas kenapa nanti bila kita selesaikan integration of dV, jawapan dia adalah V.